Dan salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fahmi Fadil di komunikasi Nasir Razak Majid, Ketusi dan seluruh pengurusan keluarga dan tenaga kerja TNB, terima kasih atas pendanaan diberikan dan kesempatan untuk bersama-sama. Dan choir Melayu. Ini kerana ramai yang berbuat di TNB. Alhamdulillah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama mendirikan majlis lipatan sejarah dan kegemilangan TNB setelah berkhidmat kepada rakyat dan negara selama 75 tahun. Tapi yang menarik dalam pencapaian ini ialah kesediaan pengurusannya untuk melakukan anjakan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Ada ketika awal di mana fokusnya itu menyediakan bekalan elektrik kepada negara dan rakyat, tetapi ada pengusahaan terutama setelah perubahan kerajaan di bawah pimpinan Tun Abdul Razak, di mana penekanan tentang kemudahan elektrik dua bandar, desa dan pedalaman ditingkatkan. Dan selepas itu diperkenalkan perswastaan. Pada masa itu saya baru saja ambil alih dan keuangan, dan saya kenang benar jasa dan komitmen dan khidmat cemerlang oleh pengurusan terutama di bawah pimpinan Tan Sri Ani Aruf. Suatu hal yang sangat menarik yang pernah saya himbau sebelum ini ialah pertemuan setahun dua dengan pengurusi dan pengurusan untuk melaporkan kejayaan dari sudut keuntungan, tahap kecekapan yang dicapai setelah diswastakan. Saya mula dengan mengucapkan penghargaan kepada mereka dan terus saya tekankan bahawa ada tugas-tugas utama. Dia bukan satu syarikat korporat yang harus bangga dengan keuntungan dan tahap kecekapan, tetapi harus prihatin. Pertama, biar ada pembelaan yang wajar dan adil kepada setiap pengurus dan pekerja serendah-rendahnya. Mana-mana agensi, institusi, syarikat tidak akan berjaya hanya dengan kepintaran pengurusan yang diperlukan, komitmen dan disiplin tenaga kerjanya di semua peringkat. Kita lihat satu dewan yang bersih. Mana yang tukang membersihkan itu harus dipikir. Kita ada persediaan makanan, maknanya yang menyediakan makanan harus dipikir. Itu pendekatan kita. Apalagi apabila kita perkenalkan konsep negara madani. Mau negara itu pacu pertumbuhan yang mampan dan segar, yang lebih rancak, tetapi tidak tinggal dasar yang semasa. Tuntutan baru termasuk transformasi digital, transisi tenaga, dengan perindustrian, kalau dibilang semiconductor, the front end. Semua itu harus diambil kira. Tapi dalam masa yang sama, pencekalan kita dalam memastikan bahawa kita itu istimewa kerana kita itu manusiawi. Kerana kita ambil berat dan prihatin prinsip ihsan, compassion, dan menghargai setiap sumbangan semua pekerja di semua peringkat, barulah korporat itu menjadi suatu tradisi dan budaya yang sihat.
Sekarang umpamanya urusan PNB tercabar kerana ketergantungan kepada tenaga awal orang batu mesti beralih. Dunia menuntut sedemikian. Saya malam tadi dalam dialog Forum Ilmuwan Malaysia Anjuran kerjasama dengan Petronas, saya himbau satu pengalaman. Di antara tokoh sarjana yang mula bicara soal cabaran iklim, persekitaran dan melahirkan umat yang seimbang, itu adalah Hussein Nasr dari George Washington University dalam karya dia Man and Nature, bahwa kejayaan itu bermakna mempertahankan ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Bahwa Allah harus angkat darjat kita sebagai umat yang pertahankan keseimbangan, equilibrium. Dan equilibrium itu bukan saja rohani dan jasmani, tetapi juga man and nature, persekitaran. Karena kalau tidak dipertahankan keseimbangan itu, akan berlaku fasad, corruption, kerusakan di dunia. Dan keseimbangan itu bermakna tidak boleh ada pencerobohan, tamak haloma, mengganas hutan, rimba, bukit, bukau dan sungai sehingga kerusakan berlaku. Itu mengingatkan kita tentang keperluan mengawal nature supaya tenaga asli itu dipertahankan. Barulah boleh jadi contoh. Dia tidak jadi contoh hanya dengan melahirkan, mengeluarkan, melontarkan kata-kata atau idea, tetapi dengan menjadikan kita umat yang seimbang, to maintain the equilibrium, itu melalui contoh syuhada a'lan nas kepada manusia. Sekitar 10 tahun selepas itu, 70-an, di dunia intelektual sarjana digemparkan, dikejutkan dengan laporan Club of Rome, Limits to Growth. Dalam keadaan dunia memacu pertumbuhan, bersaing dan mula meyakini bahawa hidup ini hanya dengan pertumbuhan ekonomi, dunia dikejutkan oleh kumpulan pemikir Club of Rome bahawa ada limit had kepada pembangunan, terutama bila berlaku kerusakan persekitaran yang menyebabkan dunia tercabar. Di antaranya adalah penggunaan arang batu. Ini bersama dengan karya Barbara Ward, Only One Earth. Tetapi dia tidak mempengaruhi penguasa. Pimpinan politik mengenepikan pandangan sedemikian. Semuanya gairah tertumpu untuk membangun ekonomi tanpa memikirkan soal keadilan, kesaksamaan, pengagihan kekayaan atau kerusakan di bumi. Sekarang rakyat, pimpinan yang sedang belum amat terlambat tapi agak terlanjur. Bagi saudara yang mengikuti bencana yang sangat mengesankan oleh Al Gore, Invincible Truth, itu akan faham betapa cuainya manusia kerana keterlanjuran akibat tamak haloma untuk mengauk kekayaan dan keuntungan tanpa memikirkan kesan bagi generasi akan datang. DNP sekarang setelah rekodnya yang cemerlang dalam berbagai bidang, sekarang tercabar untuk segera melakukan peralihan, membuat persiapan. Sebab itu saya ucap tahniah dan terima kasih kepada pengurusan kerana terus
merangka melalui penyelidikan yang rapi dan mencari jalan dan kaedah supaya peralihan tenaga yang disebut energy transition itu berjalan dengan rapi dan berkesan. Dan sekarang sudah tahu tentang TNB dengan Green Building Index, dengan laluan Green Lane Pathway. Ini semua istilah-istilah baru yang tak pernah didengar, difikirkan oleh pengurusan lama. Ini yang saya sebutkan, kalau istilah Jerman dengan Zeitgeist, tuntutan zaman. Kalau kita mau maju dan pastikan Malaysia ini berjaya, kita harus punya keupayaan kecekalan untuk bertindak, merubah, bertindak dengan segera dan dengan berani. Kita tidak boleh mengharapkan negara ini berkembang, maju kalau kita masih berceloteh dalam soal-soal pici-picisan, bergaduh dalam soal-soal pikir-bengek dan tidak menumpukan perhatian kita ke arah bagaimana harus kita menjamin pertumbuhan ekonomi yang mampan dan melaksanakan peralihan tenaga dengan jaya. Hari ini Malaysia dalam banyak hal dan tahniah perhatian kita agak ke depan dalam energi transisi. Untuk yang tidak kita puji-puji ini, saya baru bagi kopi kosong. Dan ada yang ditekankan, malah kesediaan TNB kerana sekarang ada umpamanya third party access. Saya faham benar kerana ini menggusarkan TNB. Ini laluan tradisionalnya untuk mengaut keuntungan, dan ini dipatahkan dengan dasar yang memberikan ruang third party access. Kemudian penambahan kemudahan solar dan sekali lagi TNB dengan kebijaksanaannya menerima ini adalah kenyataan baru yang mesti diterima dan dijayakan. Mana yang kita harus beralih kepada bidang lain? Apa dia kelemahan besar kita? Kita akan fokuskan ASEAN tahun depan. Dan apa dia fokus kita? Dua-dua melibatkan TNB. Ini cabaran besar. Better get cracking, I tell you. Two main challenges and priorities for ASEAN when we assume the championship next year. To ensure that we, Malaysia and the region, becomes a major hub for energy in this region. And secondly, to ensure that there is what is called as ASEAN Grid. It precisely means that the transmission from the traditional Pakar Pasir Gudang has to be strengthened. New facilities, whether it is energy from Sarawak to Johor or from Laos to Singapore through Malaysia. This is what called the national and the ASEAN Grid. Ini cabaran besar kerana jumlah pelaburan itu puluhan bilion ringgit, dan saya percaya TNB sekarang sedang merangka bidang itu, memikirkan bagaimana harus kita jaya. Dan kerajaan sedar bahawa pelaburan ini terlalu besar dan kerajaan sedang memikirkan cara supaya TNB bersama dengan kelompok yang lain menjayakan ASEAN Grid. Saya juga ucap terima kasih kerana saya di antara yang menekankan urusan tahunan tentang kecepatan, kepesatan langkah-langkah yang diambil.
Dan walaupun hari ini nampak saya cakap manis-manis, tapi pihak pengurusan tahu. Saya kata umpamanya kerjasama TNB Petronas untuk pastikan tenaga terapung di Kenyir disegerakan. Dan saya ucap terima kasih walaupun saya bising-bising sikit. Itu sekadar bagi sedikit kejutan, tapi rupanya saya bicara depan pengurusan yang cukup cekap dan manis. Malah mereka telah siapkan peluncurannya di Kenyir bulan lalu, tapi kebetulan saya baru lagi pulang tengah malam itu dari Vientiane, dan Azizah agak kurang sihat. Saya kata dalam menghadapi lalui liku-liku hidup yang getir, pasang surut, lebih banyak surut dari pasang. Kalau dalam 10-20 tahun yang lalu lebih banyak di penjara dari di luar. Jadi saya kata berilah peluang saya sekurang-kurangnya pagi itu saya jaga dan temani Azizah di hospital. Jadi saya mohon maaf kepada TNB dan Petronas kerana terpaksa menangguhkan, dan insyaAllah saya akan sama-sama dengan TNB dan Petronas untuk menyaksikan peluncuran projek di terapung yang terbesar dalam negara di Kenyir bulan depan. Baik, yang lain soal teknikal itu bukan kerja saya. Ini kerja juru-juru terapung, pakar-pakar ini. Dan seperti yang saya sebut tadi, kalau sudah tahu ikuti perkembangan TNB ini, saya tahu kalau sedap LLN dulu pejabatnya dekat dengan Yayasan Anda, pejabat Habib di dalam di Pantai Baru dekat Universiti Melayu, dalam universiti. Pantai Baru. Jadi saya beritahu Tuan Razak rahsia, dia tak tahu. Dia elit atasan sikit. Saya beritahu dia rahsia. Sepanjang saya hidup gelora dan tekanan, itu dukungan daripada tenaga daripada LMN TNB itu sangat mendesak. Terima kasih banyak. Dan satu perkara yang akhir saya nak tekankan, bila saya umumkan persamaan baru gaji begitu jawab awam, dia tidak mudah kerana hasil kerajaan betul menambah, tapi hutangnya 1 triliun lebih. Dan saya sebab itu sudah lihat, saya tekan soal tata kelola. Jangan izinkan mana-mana pimpinan curi harta rakyat. Dan saya juga senang pejabat awam, saudara-saudara kita, keluarga saudara-saudara ramai pejabat awam 12 tahun tidak ada kajian menyeluruh dan tidak ada kenaikan gaji. Kalau saya nak naik 1-2% bagi saya tak sampai hati. Saya bagi mesej bahawa dalam kerja ini kita harus kerja dengan serius, dengan bertanggungjawab, kerana kita bertanggungjawab kepada Allah SWT. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kita bertanggungjawab akhirnya rakyat kepada Allah. Tetapi bagi kerajaan haruslah kita. Sebab itu saya umumkan perasaan. Dan dalam sistem saya itu berbeza daripada dulu. Apa dia beza? Yang pengurusan atasan naik sedikit. Pengurusan bawah naik banyak. Supaya tidak berlaku kalau cuti kesenjangan. Kesenjangan itu tidak membengkak, membedakan di antara dua sumber pendapatan.
Ini saya cakap soal urusan kerajaan, bukan syarikat termasuk TNB. Dan kos untuk 2025 adalah 10 bilion ringgit tambahan. Tetapi saya fikir dan renung, saya nak mereka kerja lebih kuat, saya lebih keras terhadap penyelewengan, kemalasan, lembab, malas, kecurangan, rasuah. Kalau saya minta mereka bekerja lebih kuat dan mau produktiviti lebih baik, hasil lebih baik, maka wajarlah saya naikkan dan alhamdulillah disambut baik. Naik sebagian bulan Desember, kemudian tambahan bulan Januari dan bonus bulan Februari. Ini sudah ada kenangan dengan TNB. Baik, walau bagaimanapun, saya ucap terima kasih kepada pengurusi dan lembaga pengarah dan pengurusan tertinggi TNB kerana bersetuju untuk menjadikan GLC pertama yang menyambut seruan kerajaan. Pertama, untuk menaikkan kadar gaji minimum anggota TNB. Kemudian meluluskan kenaikan gaji dan pendapatan bagi seluruh warga kerja TNB. Jadi ini urusan dan ngurusi dan timbang apa lagi anwar. Jadi saya syukur alhamdulillah dapat sama-sama ada beberapa program Pendo, Bumi Putra, kemiskinan, pendidikan anak-anak, perumahan mereka, semua itu harus dipikirkan. Karena saya tidak menilai kejayaan TNB hanya semata-mata, walaupun penting dari segi keuntungan, tetapi menjadi satu syarikat yang gagah dalam mencatat keuntungan, dapat menjalankan dengan berkesan, efisien, tetapi menjaga kebajikan anak buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kita kasih ucapkan kepada Husni dan mohon untuk tetap di atas kerja. Diberikan juga bibit buah yang lain untuk bersama